melanjutkan lagi tentang pembicaraan kita yang berkaitan dengan perkara-perkara ataupun dosa-dosa yang menghalang kita daripada masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita telah bentangkan pada minggu lepas, di antara dosa yang paling first sekali adalah dosa yang perlu kita jauhi adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa syirik ini, kalau kita lihat dia terbagi pada tiga. Syirik ini kalau kita lihat dia terbagi pada tiga. Yang pertamanya ialah dosa murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Itu di antara syirik. Dia dah masuk Islam, kemudian dia menyekutukan Allah Ta'ala. Ini namakan murtad daripada agama Islam. Iaitu barang siapa yang murtad ini, maka semua pahala amalan yang mereka kerjakan yang sebelumnya ini terhapus dan tidak ada nilai lagi apa-apa ataupun tidak bernilai lagi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat ia akan dijerumuskan ke dalam api neraka selama-lamanya, sebagaimana yang Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang maksudnya wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar daripada agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu yang first. Yang pertama berkaitan dengan syirik, iaitu kita keluar ataupun murtad daripada agama kita. Yang kedua adalah dosa syirik besar. Dosa syirik besar ini adalah sebagaimana yang kita ketahui, keyakinan besar kita dengan berbagai jenis ataupun kesyirikan besar dengan beberapa jenis sekutu kepada Allah SWT, itu adalah syirik yang besar. Dan penghinaan juga terhadap Allah SWT, sebab ia telah menyamakan antara darjat Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu yang dikatakan syirik ataupun sekutu yang mereka telah adakan. Kerana balasan yang setimpal dengannya adalah terhapus segala ataupun semua pahala amal kebaikan serta tidak diampuni olehnya bila mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat darinya. Maksudnya kalau mereka seorang yang bagus, yang baik sekalipun ataupun dermawan sekalipun, mereka tetap tidak ada nilainya di sisi Allah SWT, sebagaimana yang telah pun diajukan soalannya oleh seorang penanya kepada seorang ulama kita yang mana dia bertanya, kalau orang itu baik, dermawan, kemudian suka membantu orang, kemudian semua semua harta-hartanya telah pun diinfakkan untuk kebaikan kepada agama ataupun manusia ataupun sejagat, adakah mereka ini dimasukkan ke dalam neraka? Jawapannya apa? Jawapannya ialah macam kita lah, kita mendapat ijazah daripada sebuah universiti itu, dengan orangnya register masuk daripada tahun pertama sehingga tahun akhir, ataupun orang itu datang saja belajar tapi tanpa register. Adakah pihak universiti akan menggunakan ijazah kepada mereka? Ada tentu. Jawapannya adalah tidak. Kerana apa? Mereka bukan ahli universiti. Bila bukan ahli universiti, maka mereka tak layak untuk mendapat sijil ataupun anugerah daripada universiti tersebut. Walaupun mereka ini seorang yang bijak, walaupun mereka ini seorang yang hebat, tetapi kerana mereka tak register kepada universiti tersebut, maka tak layak untuk masuk ataupun menerima anugerah ataupun ijazah daripada universiti. Begitulah kita
Kalau kita tak register sebagai orang Islam, bagaimana Allah Ta'ala nak menilai kita sebagai ahli syurga ini? Kerana kita tak pernah pun lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, beriktikad dalam diri kita bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu adalah tiket yang paling penting untuk kita pegang betul-betul. Yang dinamakan akidah ataupun simpulan yang perlu kita jaga betul-betul dalam diri kita. Kalau ini terlerai, maka habislah kita. Sebagaimana disebutkan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, saya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Maknanya walaupun mereka seorang yang baik, mereka seorang yang dermawan, mereka seorang yang membela masyarakat sebagainya, tak ada gunanya di sisi Allah SWT. Itu first yang kita perlu jaga, akidah kita. Biarlah akidah yang yang kita lapaskan, lapas syahadah kita mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad SAW pesuruh Allah. Jika tak ada tiket ini, maka dia tak boleh masuk walaupun dia seorang yang baik ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah syirik yang berkaitan dengan dosa riak ataupun beramal agar dipuji dan sum'ah, yakni menceritakan amalan baiknya agar dipuji. Ini pun juga di antara perkara yang kita anggap ringan ataupun simple je, tapi sebenarnya amat berat di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan, riak atau sum'ah ini pasti akan menghapuskan amalan yang dilakukan atau yang diceritakan dengan tujuan agar dipuji dan disanjung oleh orang yang melihat atau mendengar. Sebagaimana hadis qudsi ada menceritakan kepada kita, ana aghnash syuraka'i anisyirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarkatuhu wa syirkahu. Yang mana aku, kata Allah Ta'ala, paling tidak boleh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal amalan kemudian dia menyekutukan aku di dalamnya dan aku tinggalkan dia dan tinggalkan syiriknya. Itu hadis riwayat Muslim. Di mana kata Imam Nawawi kan, hadis ini menjelaskan kepada kita maknanya adalah Allah Ta'ala itu tidak membolehkan pada kita ini untuk beramal serta menyekutukannya. Maksudnya kita beramal kerana riak, beramal kerana sum'ah, beramal kerana bukan kerana Allah Ta'ala, kerana nak puji orang, kerana nak tunjuk kehebatan kita. Barang siapa beramal sesuatu untukku, kata Allah Ta'ala, dan untuk selainku, maka aku tidak menerimanya, bahkan aku meninggalkannya untuk yang lain itu. Maksudnya iaitu amalan orang yang melakukan riak ataupun sum'ah ini adalah batil dan tidak ada pahala di dalamnya, serta dia adalah orang yang berdosa. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ini juga berhati-hati terhadap niat kita. Niat kita dalam melakukan ibadah kita kerana apa? Niat kita kerana apa? Kita tunjuk dengan mak mentua kita ke? Kita tunjuk dengan kawan kita ke? Ataupun kerana Allah? Kerana Allah tak ada masalah. Itu yang perlu kita jaga, yang berkaitan dengan dosa syirik ni. Yang keduanya yang kita perlu jaga, dosa bunuh diri, supaya permasalahan hidup kita itu kita selesaikan dengan mengadu kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala selesaikan hidup kita dengan baik. Dan kita jangan sekali-kali terjun bangunan, kita jangan sekali-kali bawa kereta laju-laju kerana kita frust ataupun kita stres sebagainya. Semua itu adalah perkara yang menyebabkan kategori kita itu dikategorikan sebagai bunuh diri. Ini di antara juga perkara yang tidak membantu kita atau menghalang kita daripada syurga Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, badiruni abdi binafsi haramat alaihil jannah. Hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya syurga. Maksudnya tak ada perintah Tuhan lagi untuk menyabut nyawanya, untuk mencabut nyawanya, dia cabut nyawa dulu. Itu yang Allah Ta'ala sangat
marah kepada orang-orang yang syirik dan tak ada harapan baginya untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dosa orang memutuskan tali silaturahim. Para ulama sepakat mengatakan bahawa barang siapa menghubungkan silaturahim ataupun hubungan kekerabatan adalah yang mana hubungan ini wajib dijaga hukumnya. Maka siapa yang memutuskan tali persaudaraan atau hubungan silaturahim ini, dia akan mendapat ancaman dan terhalang daripada masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikutkan daripada sahabat Nabi SAW, Sa'id bin Zaid telah pun meriwayatkan daripada hadis Nabi SAW, wa inna hadhihi rahim shijanatun minar rahman faman qata'aha harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Barang siapa memutuskan hubungan rahim, yakni kekerabatan, maka Allah mengharamkan syurga baginya. Hadis riwayat Ahmad. Itu yang ketiga yang perlu kita jaga supaya yang kita memutuskan silaturahim supaya tak terhalang ataupun bentuk tidak diharamkan kita memasukkan syurga Allah SWT. Yang keempat pula adalah dosa mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini juga termasuk dalam perkara yang menghalang kita daripada masuk syurga. Mengambil harta orang tanpa hak ini banyak cara dia. Banyak macam lah. Semisalnya mencuri, makan harta anak yatim, ataupun meminjam, berhutang dan sebagainya dengan niat tidak dikembalikan. Dia niat nak pinjam duit orang tu, dia tak nak bayar. Tapi kalau dia niat nak bayar tapi tak ada lagi kemampuan untuk bayar, itu cerita lain. Tapi yang ini tak ada niat langsung nak bayar. Dan sebagainya lah cara dia ambil harta orang macam mana kan. Semua ini akan mendapat ancaman dan terhalang daripada masuk syurga Allah SWT, sebagaimana sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu an telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maniq qata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad ujaballah faqad ujaballah lahun nar wa harrama alaihi jannah. Faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Qala wa in qadiban min arab. Maksudnya barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangannya, dengan sebab tangannya ini, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan dia masuk syurga. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, meskipun hanya sedikit ya Rasulullah. Baginda menjawab, ya, meskipun hanya sebatang kayu sugi. Maknanya kalau kayu sugi tu kan, sebatang kayu sugi tu kita curi daripada kawan kita, walaupun macam tu ringan sekalipun, tetap dikira oleh Allah SWT sebagai dosa besar. Kemudian yang kelima, dosa menisbahkan diri kita kepada bukan ayah kita. Ini juga termasuk dalam dosa yang menghalang kita dari masuk syurga Allah SWT. Yang mana agama kita ini menempatkan segala sesuatu pada tempatnya lah. Yang mana misalnya seorang anak itu hanya boleh menisbahkan dirinya kepada ayah kandungnya yang sah secara pernikahan syar'i. Sebenarnya menjadi jalan ataupun mencari jalan lain selain daripada cara ini adalah satu ancaman besar yang Rasulullah SAW sebut, man da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannah alaihi haram. Barang siapa yang menisbahkan diri kepada selain ayah kandungnya secara syar'i, sedangkan dia tahu bahawa ayah itu bukan ayahnya, maka haram baginya mendapatkan syurga. Hadis riwayat Bukhari. Ini pun hati-hati juga. Kadang-kadang kita menisbahkan diri kita ini dengan orang-orang yang hebat-hebat. Maka di situ kena lihat. Okey, yang akhir sekali, sebelum kita mengakhiri penutup perbincangan kita pada malam ini, iaitu dosa yang keenam, dosa membunuh kafir mu'ahad ataupun orang yang bukan Islam yang memiliki akad perjanjian. Ini tak boleh juga. Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi harramallahu alaihi jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad tanpa haknya, maka Allah mengharamkan syurga baginya. Hadis riwayat
Abu Daud. Maksudnya kalau kita ada perjanjian, contohnya dalam negara kita kan, ada orang yang kafir yang bersama dengan kita kan, yang nak hidup harmoni dengan kita, tiba-tiba kita bunuh dia sebab dia kafir. Maka Allah Ta'ala sangat benci kepada kita dan menghalang kita daripada masuk syurga Allah SWT. Ini daripada hadis Abu Daud ni kena jaga-jaga. Maksudnya kita boleh bukan boleh ikut suka hati kita. Bila kafir bunuh, tak ada. Maksudnya kalau dah ada perjanjian, lain kalau bermusuhan. Kalau bermusuhan dengan kita, dia mengancam kita, itu lain. Yang ini tak. Yang ini dia baik, dia nak harmoni hidup dengan kita, maka kita jangan bagi membunuh dia. Dan yang akhir sekali, dosa penguasa berbuat curang kepada rakyatnya. Yang ini pemimpin yang tak amanah. Ini pun jaga juga. Di mana Nabi SAW bersabda kepada kita, ma min walin yali ri'ayah minal muslimin fayamutu wa huwa ashin lahum illa haramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang penguasa yang diberi amanah oleh Allah yang memimpin orang bawahannya dari kaum muslimin, pada saat meninggal dia masih berbuat curang ataupun menipu rakyatnya, mereka Allah mengharamkan syurga atasnya. Ini juga satu perkara yang perlu kita ambil perhatian kalau kita nak menjadi wakil rakyat, ketua kampung dan sebagainya, jangan buat penghinaan kepada orang. Kerana perbuatan ini mencakupi semua, bukan sahaja pemimpin negara, pemimpin parlimen, pemimpin adut, semua. Walaupun dia jadi ketua kampung, ketua taman sekalipun, kalau dia buat inaya kepada orang bawah dia, maka dia akan terhalang daripada mendapat ampunan Allah Ta'ala dan mendapat syurga Allah Ta'ala. Perkara yang penting yang kita kupaskan pada malam ini ialah hendaklah kita yakin bahawa seorang Muslim yang terjerumus dalam maksiat, dosa besar, tidaklah keluar daripada agama Islam. Maksudnya tidak kafir. Akan tetapi dia adalah seorang Muslim yang kurang keimanannya, yang berdosa. Maka dia adalah seorang Muslim ataupun mukmin dengan keimanan yang ada dalam hatinya, namun dia adalah orang fasik dan dengan dosa besar yang ada pada dirinya. Namun semua itu harus memenuhi 3 syarat. Maknanya kalau kita seorang yang Muslim berdosa, yang melakukan dosa, tapi dengan 3 syarat. Pertama, dosanya itu bukan dosa besar yang dikaitkan dengan syirik kepada Allah Ta'ala ataupun kafir. Yang kedua, dia melakukan sesuatu perbuatan itu, dia tak pernah menghalalkan pun perbuatan dosa tersebut. Contohnya dia berzina ataupun dosa maksiat. Dia kata dosa itu haram, tapi aku ni lemah iman. Dia mengakui bahawa dia tak pernah menghalalkan benda itu. Kemudian yang ketiga, dia melakukan tidak melakukan pembatalan ataupun murtad daripada agama Islam. Itu 3 syarat ni kita perlu jaga. Kalau dia melakukan tidak melakukan 3 syarat ini, maka dia tetap Muslim. Kalau ianya di akhirat tergantung kepada Allah Ta'ala. Sama ada Allah Ta'ala nak beri keampunan kepada dia ataupun Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga. Ini yang kita katakan celup dahulu mereka ini dalam neraka Allah Ta'ala, kemudian barulah mereka itu dibersihkan dan masuk kepada syurga. Kemudian apa yang kita ketahui, perkara inilah yang dinamai dengan jahannamiyin ataupun alumni neraka, kata ahli syurga. Alumni neraka. Mereka inilah kata Rasulullah SAW, yakhruju qaumun minan nari ba'da ma massahum minha saf'un fayadkhulunal jannah fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyin. Akan keluar dari neraka itu satu kaum setelah mereka dibakar dalam neraka, kemudian mereka akan masuk ke dalam syurga. Penduduk syurga menamakan mereka sebagai jahannamiyun ataupun mantan ataupun alumni ahli neraka yang kemudian masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah mereka-mereka yang tidak terbatal akidahnya tetapi melakukan dosa besar. Inilah yang kita kena yakini bahawa Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang. InsyaAllah perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW dan perbanyakkanlah istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita, dan yang baik itu datang kepada Allah Ta'ala. Apa yang kurang itu di atas kekurangan Ustaz, dan Ustaz mohon maaf.
Dan terima kasih semua kepada ahli SPQ kerana sudi menedah telinga mendengar Dr. Loteran ataupun perbincangan kita pada malam ini. Ustaz serahkan pada ni Puan Nun untuk cara berikutnya. Ustaz, kita ada soalan ni Ustaz, dia tanya ni daripada Puan Nur Kamariah. Dia tanya macam ni, Ustaz, kalau anak bukan Islam jadi anak angkat tapi bintikan ayah angkat, anak bukan Islam bintikan menjadi dengan tak boleh. Tak boleh. tak boleh. Dia tak, kalau apa nama tu nasab ni dia tak boleh ubah-ubah. Dia tetap kena nasab ayah dia lah walaupun ayah dia tu nama Tan ke Acong ke, tetap nasab ayah dia tak boleh. Haram Okey. Ni saya tengok ada yang angkat tangan, siapa? Puan Nur Hamidah. Ada nak tanya soalan ke? Silakan. Silakan Puan Nur, Hamidah. Puan Nur Hamidah. Dan atau putus salah tekan. Dan seorang lagi, siapa nama? Puan Tusmirah. Silakan. Ya Ustaz, apanya dia anak angkat kan? Tapi dibinkan Abdullah masa dia dibinkan Abdullah jugalah kan? Tapi kalau dia nak kan saya kata kena cari bapa dia jugalah kan Ustaz? Dia bukan tapi ni. Kalau bapa dia Cina macam mana? Tak, sebenarnya macam ni. Kalau dia Muslim berbinkan Abdullah itu tak apa. Itu tak apa. Maksudnya itu maklum bahawa apa nama tu dia tak kita tak ketahui keturunannya pertama. Kemudian dia masuk Islam dan kemudian keturunan tak masuk Islam kan. Dia berbinkan Abdullah. Yang masa kita zaman sebelum ni memang setiap orang masuk Islam tukar nama kan. Sekarang ni je yang tak payah tukar nama. Dulu tukar nama bin Abdullah. Tapi dia ada juga ujung itu. Contohnya Firdaus Abdullah Ahcong. Dia ada juga. Maksudnya dia masih pegang keturunan itu. Tapi kalau dia tak pegang tak apa. Jangan dia saja menisbahkan diri dia dengan keturunan orang yang hebat-hebat tu. Mengatakan bahawa dia ini anak orang keturunan orang tu. Itu tak boleh. Okay. Kalau dia tak menisbahkan tak apa. Kalau dia tak menisbahkan diri dia dengan siapa-siapa bapa dia pun tak apa. Yang dilarangkan adalah menisbahkan diri kita dengan orang lain. Dia nak menikah kena cari wali hakim lah Ustaz dia. Kalau macam tu kena cari wali hakim lah kalau perempuan. Kalau perempuan kena cari wali hakim. Terima kasih Ustaz. Okey, mudah-mudahan terjawab semua soalan. Kak Noh, ada pertanyaan Kak Noh.